K kalikan dengan Z. Kalau atas kali Z, bawah pun kali Z. Ini adalah tak ada Z, ini adalah balance. Okey, ini adalah F. Okey. Steel compression. F compression. F steel tension. So kalau kiri darab Z, kanan pun darab Z. Okey. Dan gantikan Z. Okey. Right. Bila X sama dengan 0.45D dan Z adalah 0.82D dan masukkan semua nilai X. Right. Masukkan X. Masukkan nilai Z. Okey. Okey. Dan okey, dapat nilai MU. Ini dapat MU. Okey. Jadi required tension untuk reinforcement adalah balance dia. Kita tahu ini formula dia. So kita ada gunakan K kalau Eurocode Jadi the equation is, alright. Kita ingat satu ingat AS dan satu ingat AS prime. Okey. Alright. Jadi barulah kita boleh selesaikan reinforcement kita. Alright, ni AS. Berapa you nak letak dan berapa nak letak dekat atas AS prime. Okey. Jadi itu beza antara singly dengan doubly. Alright, ini adalah singly. Okey. Ini adalah doubly. Okey. Alright. So ini adalah singly. Ini adalah doubly. Doubly mestilah ada reinforcement pada compression. Singly tak perlu tapi cukup dia hanya pakai sikit saja. Okey, ini hanya pakai sikit saja. Okey, untuk sini. Ini dah pakai semua. Okey, dah pakai semua dan ada lebih bawa naik atas. Okey. Okey. Macam mana nak bagi doubly ni? Alright. Macam mana nak bagi AS prime ada syarat dia iaitu daripada banyak ni. Okey. Iaitu setakat shear strain banyak ni saja awak boleh bagi. Okey. Okey. Dia boleh bagi sampai strain. Ini adalah strain untuk konkrit. Okey, ini linear. Ini kita belajar tahun 2. Alright, ini linear. Okey. Dan ini 0.035, ini adalah 0.002. Okey, semua kena hafal Dan nak bagi AS prime tak boleh lebih. Alright, dia mesti banyak ni. Okey. Jadi banyak ni dikenali sebagai strain untuk steel. Okey, dia boleh banyak ni saja. Limit. Okey, kalau awak bagi lebih tak bagi. So daripada ini, so kita dapat cari limit bagi AS prime. Bukan boleh letak saja. Okey, jadi dia bagi sampai satu tahap. Stress in compression reinforcement. The equation is derived by assuming the compression reinforcement has yielded 0.87 FYK. Okay. So ini gambar strain tadi. Okay, Dr. Yunus dah tunjuk awal. So kalau saya tekan ni nanti awak tak faham. So dia datangnya daripada 3 bentuk. Okay. So inilah 0.0035. Ini adalah strain untuk steel compression. Ini adalah 0.02 dan ini adalah X. Okay. So
0.035, alright, bahagi X tolak D prime, okay, ini, X tolak D prime ini, tinggi ni, okay, ini adalah X tolak D prime. Okay. Dan 0.035 bahagi X. So ini adalah segitiga sebentuk lah. Kita pernah belajar, okay, macam mana nak cari ini bahagi ini sama dengan ini bahagi ini. Okay. Ini semua orang interpolasi. Okay. So you nak cari yang ini bahagi jarak ni ini. So you dapat formula ni. So alright, gantikan nilai X tolak D prime bahagi X. Still compression bahagi 0.35. Alright. So D prime X, in order strain achieve banyak ni, alright, you kena control D prime X, mestilah ini. So, ini semua angka dan gantikan, okay, ES sebagai properties dia. Okay, to reach 0.87 FYK. Alright, ini adalah kita dah cakap tadi. Okay, steel dan juga reinforcement behave sama. Okay, so ini FYK tension. Ini adalah FYK compression. Okay, untuk steel. So remember, E equal to stress divided by strain. Okay, E equal to stress bahagi strain. So, you dah ada stress. Ingat ini formula stress. 0.87 FYK. Ini adalah formula forces. 0.87 FYK AS. Okay. Ingat. Jadi, stress divide by strain. E is 200. Alright. So, E is 200. Masukkan nilai ni dalam ini. Okay. Dan saat ini, E steel is 205. Awak dah belajar dulu. FYK 500. So, sekarang dah ditukar. Dah ada tukar jadi nilai. So, dia akan dapat, okay, 0.38. Right. So, D prime per X ialah 0.38. Therefore, the compression reinforcement to reach it yielding point. Maknanya, alright, untuk dapatkan, okay, strain steel in compression, you hanya kontrolkan, okay, X dengan D prime. Okay, dan D prime X mesti less or equal 0.38. X kita dapat dalam calculation kita. D prime you letak. So, supaya dia, alright, duduk dalam kawasan ni, jangan lebih. So, kawalkan D prime over X tidak boleh lebih daripada 0.38. Kalau tidak, alright, yield dia terlebih over yield. Okay. So, ini yield point adalah sebab you nak dapatkan dia kurang daripada, alright, nilai ni. Okay. So, ini FYK 0.87. Jadi, nak sampai dia. Okay. So, ini adalah kawalan untuk berapa banyak you nak bagi reinforcement untuk compression. Berapa banyak nak bagi reinforcement punya compression. Okay. Maknanya X yang kita boleh turun ni adalah X. Jangan bagi banyak lah. Maknanya dia boleh sampai E. Alright. Okay.
bukan MU tadi, MU adalah 180. Alright. U, okay, terlebih 200. Okay. Dia pun tak boleh kawal, tak boleh bagi sampai sini 400. Okay. Jadi nak bagi lebih pun kena bagi lebih berpada-pada lah. Okay. Dia ada kawal untuk yang tak cukup tu. Tadi kita kata kita lebih untuk X. Okay. Dia adalah 180. Tapi kita bagi, kalau singly kurang. Alright. Kalau doubly dah lebih. Tapi lebih-lebih pun ada kawalan dia. Alright. Lebih, okay, sampai mana? Sampai yielded, mungkin sampai 250. 260, dia bukan 0.38. Dia dapat 0.41. Jadi maksudnya, tak boleh lah. Doubly tak boleh sampai 260. 260, alright. X over D prime, D over X prime dapat 0.41. Jadi, not semua lebih U-boot. Kena kawal. Right? Kita kena kawal untuk doubly boleh sampai D prime over X is 0.38. As long as D prime over X kurang daripada 0.38, maknanya kita ada moment 180, 190 boleh, 200 boleh sebab dia dapat 0.28, dia dapat 0.3. Alright, 200, okay, dapat 0.3. Tapi 260, alright, dia dapat 0.41. Okay, tak boleh lah. Alright, so untuk tambah doubly pun bukan boleh tambah suka hati, dia ada limit dia. Okay, dia ada limit dia nak tambah sampai D prime over X ialah 0.38 saja. Okay, jadi itu cerita antara singly, alright, singly 130, kemudian MU, okay, 180, okay. So 130 tak sampai X, okay. Sini X 180, tapi awak dapat 130, pakai banyak ni saja, okay. Tapi awak ada moment, okay, 200, okay, sampai sini, okay. So kita tak bagi sampai turun, kita maintain dan kita, maknanya awak pakai compression. Okay, nak sampai compression pun, okay, ada limit, ada satu lagi limit 0.38. Okay, iaitu moment ni adalah 220. Tapi kalau 240 tak bagi dah sebab terlampau banyak sangat compression pun jadi over reinforce. Jadi dia bagi macam mana nak limitkan dia punya tu 0.38. Okey. Dia dapat 0.41 tak cukup. Okey. Jadi tolong ingat fenomena ni lah, dipanggil pergerakan benda-benda ni. Jadi bukan belajar satu-satu, jadi ada engineering lah, ada engineering sense, bergerak knowledge tu sikit-sikit. Okay. Okay. Therefore, the compression reinforcement reach the yielded point. So, D prime over X must less than 0.38. Okay. Kalau lepas, tak boleh dah. Cakap ini saja yang dikatakan singly, doubly, yang dibenarkan. Okay. If dx prime over x 0.38, fc 0. Jadi, alright, dia kalau nak guna juga, okay, you kena kira stres baru 701 point. Ini dia kata kira stres barulah, tapi ni, okay. Jadi kena calculate lagi panjang. Kalau sampai ni yielded,
Kalau lebih, you kena calculate stress yang baru. Iaitu 701 tolak D prime. Okay. Therefore, the revised AS dan AS prime jadi, okay, inilah ganti pula line. Kalau banyak, revise. Jadi kalau nak guna boleh, tapi ada revise equation dia. Kena kira nilai stres baru. Okay. Example 3. A rectangular section beam is required to resist the moment 300. Okay. So kita ada 300. Okay. FCK 25, FYK 500. Determine the AS and the required number of steel. Alright. Assume D prime. Okay. Jadi saiz 250 dengan D500 ini level of reinforcement. Okay, berapa dia boleh ambil sampai X penuh? Sampai X penuh. Okay. Alright, yang dibenarkan 0.617D atau Eurocode benarkan 0.45D. Okay, berapa banyak? Okay, nilai ni adalah okay, 261. Okay, kalau nak habis laku, right, sampai X maksimum 261. Okay, tapi kalau 300, you kena, okay, bagi X lebih lagi. Tapi ini tak dibenarkan. Okay, tak dibenarkan. Jadi maintain sampai habis, tapi tambah okay, AS untuk compression. Luas ni nanti telah digantikan dengan luas AS prime. Okay, jadi so adakah kita punya tu dibenarkan? Okey, kalau cukup di syaratnya ialah 0.22 sampai 0.38. Lebih awak kena design balik dengan stres yang berbeza. Tapi saya kawal di sini 0.38. Kalau nak senang sampai 0.38 cukup. Kurang, selagi dia kurang, dia yielded. Selagi dia kurang, dia yielded. Okay, selagi dia kurang, dia mencapai yield. Kalau lebih, you kena modify. Okay, so cukuplah sampai kurang saja. Therefore, FC itu sama juga 410 FYK Z sampai maksimum. Okay, ini semua sampai maksimum. Dan AS prime, saya minta awak hafal. Okay, ataupun dalam Eurocode Dr. Hasanah yang bagi dekat e-learning tu, ada formula ni. Okay, so kita perlu sampai 200 saja. Okay, jadi saiz yang diguna adalah saiz 12. Okay, dan bawah kecil, bawah besar, atas kecil. Okay, alright. Jadi bawah guna 6, atas guna 2. Okey, 2 ni nanti Dr. Yunus akan ajar duduk sama baris selepas topik shear nanti. Alright, duduk sama dan kita ikat dia. Okey, jadi jangan jawab nanti test 1 main letak 2 macam ni ke. Okey, tak boleh. Okey, semua kena datang knowledge. Alright, duduk link. Ni namanya link. Alright, so duduk dekat tepi-tepi. Okey, jadi mesti duduk tepi dia. Okey, jadi jangan main 2 letak saja dan sebagainya. Okey, jadi kalau boleh letak tepi link. Okey, jadi jangan ingat 2. Okey, sebab bawah dah cukup 3. Okey, 3. Atas 2 macam ni.
Nanti Dr. Yunus tolak markah. Okey. Dia mesti siapa yang bagi pelajar baru, okey. Alright. Dia tak boleh main 2 macam ni. 3. 3 pun okey. Alright. Tapi akan susun dia supaya alright, tepi ni alright dengan tepi ni sama. Jadi right, jadi dia sama ni. Okey. Okay. Jadi kena susun sama. Ya. Okey. Jadi ni ground beam. Jadi kita ada yang bawah tak nampak dah masuk konkrit. Jadi yang atas okey, kita letak sama supaya nak letak link. Okey. Ni. Okey. Jadi bawah ada 3 ataupun 5, atas ada 2. Okey. Jadi buatkan pada line yang sama dekat tepi tu. Okey. Jadi ini lapping. Ini moment negatif. Okey. Alright. Nanti awak belajar. Okey. Sebab tu dalam subjek reka bentuk digerakkan sekali dengan analisis. Okey. So awak ada moment negatif. Okey. So ini adalah reinforcement di bawah. Okey. Ini adalah kolom. Alright. So moment bawah adalah yang bawah. Selalunya dekat kolom kecil sangat terus tak boleh nak lukis. Okey. Tak boleh. Dan dia tak. Okey. Sebab dia ada moment negatif. Okey. So reinforcement letak di atas. Okey. Moment negatif reinforcement letak di atas. Moment positif reinforcement letak di bawah. Okey. So nampak moment ni. Okey. Alright. So kenapa dekat sini reinforcement dia sikit, sebab dia dekat yang banyak ni dah tanam dekat bawah. Okey, sini yang banyak. Okey. Tapi sebabkan moment ni dekat atas, letak moment di atas. Okey, jadi keratan awak ada yang banyak di bawah kalau positif. Okey. Dan ada yang banyak di atas kalau moment negatif. Okey. Sebab tu sekarang ni Dr. Yunus bagi moment ini saja, simply supported saja. Okey. Alright. Jadi moment semua dekat bawah. Okey. Yang paling banyak dekat bawah. Alright. Tapi bila ada moment negatif, jadilah macam ni. Okey. Sebab di situlah awak punya kolom, awak punya assignment 1, okey, dan sebagainya. Ini adalah beam to beam connection.
ini beam to beam connection, ini beam to column connection. Ada 5 grup jumpa saya. Saya dah buat catatan. Okey, siapa yang jumpa saya ada markah tambahan. Okey. Saya saja tak nak bagi tahu awal. Ada 5 kumpulan buat perjumpaan. Markah dia lebih daripada yang tak buat perjumpaan. Okey. So, awak sombong, saya pun sombong jugalah. Okey. So, ini beam to beam connection, ini beam to column connection. Okey. Jadi, alright. Jadi, saya betulkan kumpulan yang jumpa saya. Kenapa ada sini? Kenapa kolom kat bawah? Bawah tak ada kolom, doktor kat atas. Jadi, alright, awak banyak belajar saya rasa. Okey, siapa yang dapat jumpa, okey, ada saya dah catat kumpulan dia. So ada markah. Awak sombong, kita kalau kuliah face to face, tiap-tiap minggu awak jumpa di kelas IDP. Alright? Tapi kita bagi peluang seorang 5 kumpulan saja yang jumpa. Lain tak jumpa. Alright? So tak membazir, sayang. Pensyarah bagus nak jumpa, student pula tak nak jumpa. Okey? Awak ketuk daripada blok jalan kaki, ketuk bilik pensyarah gelap. Awak sedih. Alright? Tapi sekarang ni pensyarah yang sedih, student tak nak jumpa. Alright? Terbalik. Okey? So, moden dah sekarang. Lecturer suruh jumpa, seorang 5 kumpulan saja jumpa. Dulu kalau zaman saya dulu naik bas, cuma pergi bilik pensyarah gelap. Bilik gelap. Sedih sangat, tak ada handphone. Yang sekarang boleh cakap, doktor nak jumpa di bilik pakai handphone. Bayangkan dulu saya jalan, naik tingkat 4, tengok-tengok lecturer bilik gelap. Tapi sebab sekarang, lecturer nak jumpa student, student pula tak nak jumpa. Okay? Alright. So, right. Okay, inilah dia example 3 dan kita habiskan. Ini untuk back calculation. Okay, ini adalah, ini jawapan. Okay, sorry. Jawapan yang 2H12, 6H20. Okay, so ini semua idea engineering sense awak lah. Okay, bayangkan ada 6, alright, moment negatif. Okay, jadi kita tahu bahawa kalau ini, okay, moment positif, alright, so reinforcement duduk bawah. Okay, so nanti kita ada moment negatif. Okay, alright, so bayangkan 6 ni macam gambar tadi ada dekat atas. Okay, ini ekor burung. Okay, apa maksud dia? Okay, alright. Okay, so bayangkan apa maksud dia. So tadi awak nampak ada banyak atas ni. So sebab dia cantilever. Okay, sebab dia adalah continuous beam. Okay, topik tahun 3. Ini kena guna unit load. Okay, kena guna slope deflection. Okay, kena guna moment distribution. Okay, seronok ni kalau Dr. Yunus ajar ni, lagi awak boring. Okay, tapi best. Okay, unit load, letak satu unit slope deflection, 2 EI over I, 2 theta A. Okay, ini semua nak dapat moment. Jadi moment ni nanti letak 6. Ini namanya 6H20. Jadi sebab tu awak nampak banyak. Okay. 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 Example, ini back calculation, maksudnya awak dah siap rumah, ada reinforcement banyak ni, awak nak tambah bilik. Okay, boleh tak? Okay, so ini maknanya, ingat ni akan datang test 1, alright,
apa beza kosong dengan yang ada. Okey. Jadi ingat ini adalah row beam. So ini adalah rectangular. Okey. Sebab ini adalah tak ada slab. Okey. Ini adalah tak ada slab. Okey. Jadi kena tahu mana yang ada slab. Okey, sekarang okey, awak nak tambah ni jadi bilik. Okey. Alright. Awak nak ini jadi bilik. Tapi ini tadi void. Siapa dah hantar. Saya tengok semua hantar on time. Tak ada tukar merah. Kalau awak lambat, sistem akan jadi merah. Kita tahu jadi tolak markah lagi. Okay. Alright. So ini adalah kosong. Okay. Sekarang awak nak jadikan dia slab. Okay. Alright. Awak nak jadikan dia slab. Daripada kosong. Okay. Void. Okay. Kemudian nak tambah bilik. Sebab awak nak jadikan dia bilik. Okay. So awak tambah dinding. Ingat semua dinding bata mesti ada. Alright. Mesti ada beam. Okay. So tadi beam ni. Alright. Dah ada reinforcement 2, 3. Dah ada reinforcement 6. Okay. Lepas tu nak tambah. Okay. Slab. Nak tambah slab. Dan nak tambah dinding. Dengan ini, alright, momennya telah bertambah. Okay, momennya telah bertambah. Okay. Jadi, boleh tak saya tambah dinding bata dengan slab tanpa, alright, tanpa saya, alright, besarkan saiz, pecah dan sebagainya. Okay, so ini maknanya back calculation. Awak nak kira berapa kemampuannya. So, macam biasa, tukarkan, gunakan first principle. Okay. Jadi, ada F 0.87 FYK AS. Kemudian ada 0.87 FYK AS prime. Dan 0.454 FCK BD. Okay. Alright. So, buatkan X. Okay. Jadi, berapakah moment dia? Kalau ini, alright, dia boleh tanggung sampai ni dan tambah dengan dinding bata, boleh lagi tak dia? Perlu tak kita besarkan saiz ataupun buat macam mana? Ni kita buat back calculation. Okay. Okay, masukkan semua simbol. Ingat kita ada 3. Test 1 nanti kalau awak nampak satu keratan ni, lukiskan strain, jadi stress dan action. Okay. So ini namanya action. Okay, atau zaman dulu panggil force. Okay, force. So apakah dia stress, apakah dia strain? Right. So ini adalah strain. Okay. Awak tertinggal nilai-nilai ni, Dr. Yunus akan tolak markah. Okay. Dah nak siap test 1 dah. Mungkin dari Dr. Hassan tunggu minggu depan, minggu satu lagi dah test 1. Okay. So ingat stress, strain, action. Alright. So semua nilai-nilai ni ada markah. 0.45 ditolak 0.45x. Tinggal satu saja. Ini ada 0.8, 0.8x. Ini ada x. Ini ada 0.035. Ini ada strain dan d over x prime. Okay. Semua ni ada nilai. Sini adalah 0.05, 0.567 FYK. Semua nilai. Macam mana dapat 0.45. Okay. Jadi semua dapat markah. Okay. Jadi ingat kalau diminta draw the strain, stress and action. Okay. Tiga-tiga tu saya nak. Jangan duduk jauh-jauh. Dia semua duduk sebelah-sebelah. Okay. Tak boleh ini keratan. Okay. Mesti
tiga benda ni satu line. Jangan bawa, ingat dulu shear force bending moment mestilah saling nampak. Okey. Jadi shear force bending moment beban mesti sama nampak. Tak pernah Dr. Yunus saja line. Sama juga rectangular, strain, stress, forces. Okey, mesti satu. Okey. Masukkan semua data, equilibriumkan dia. So dapat X 254. Okey. Kalau tak ada compression, mungkin dia lebih daripada 617D. Okey. Kalau dia tak ada compression, dia dapat lebih daripada 617D. Sebab tu dia jadi doubly. Tapi masa dia buat, dia dapat doubly, dia letak AS prime. So, X dia naik balik ke atas. Ini satu-satu yang kena ingat. Bila letak doubly, alright, X dia naik balik ke atas. Lupa nak bagi tahu. So, ini X, ini singly, ini doubly. Tapi tak bagi, suruh letak compression. Nanti X naik balik dekat atas. Okay. Okay. Lupa nak bagi tahu. Jadi X naik balik dekat atas. Bukan sampai habis sebab you dah letak. Mungkin you letak lebih sikit. Jadi dia naik balik, naik atas. Okay. Okay. So dapat 254 kurang daripada 309. Check D prime X. Okay. 0.20. Mesti kena check. Ini mesti kurang daripada 38. Jadi FYK 0.87. Tapi kalau lebih, you nak besarkan saiz, dulu saya pernah tanya, besarkan saiz. Kalau tak nak maintain, pakai FYK yang baru, F steel compression yang baru. Okay. So dapat 323 kilonewton meter. Okay. Jadi dulu dah habis. Okay. Bilik tu kita boleh design tapi tambah, boleh tak kita tambah bilik, tambah dinding bata dengan slab, adakah dia lebih daripada 332? Kalau kurang, maknanya boleh tambah bilik. Rumah awak boleh tambah bilik. Kalau tak, tak boleh. Kena buatlah lain-lain. Jadi, okay, tambah bilik. Okay. Daripada, okay. Alright. So, beam ni dulu dia adalah void. Tapi nak tambah dinding bata dan dia dapat 32 berapa. Kalau kurang daripada 332, awak boleh tambah bilik. Okey. Boleh tambah. Kalau lebih, awak kena fikir lain pula. Okey. Jadi, dulu dia adalah void. Okey. Dulu dia adalah beam yang void. Okey. Sebab dia adalah roof beam. Okey. So, sekarang nak tambah slab dengan dinding. Sebab dulu dah ada reinforcement ni. Okay. Boleh tak tambah. Jadi, kena faham. Okay. Ini adalah Eurocode. Betul. Eurocode. Jadi, K kurang pada K balance. Alright. Not required. Not required mean tinggi lah. Okay. Yang ni doubly. Ini namanya doubly. Okay. Dan singly check simple. Dan doubly check dx over prime. Kalau lebih, pakai formula baru. Kalau kurang, macam design biasa. Okay. Okay. Okay, kita rehat 5 minit. 2 minit. Okay. Untuk masuk flange beam.
Okey, semua ada? Ada, Doktor. Okey, okey. Saya pergi minum sikit tadi. Okey, dalam design, Dr. Yunus pernah cakap, okey, kita akan belajar tiga-tiga ni. Sekarang nak masuk dah habis. Rectangular. Okey, ni rectangular. Okey. Sekarang kita nak masuk L. Okey. Yang ada slab. Dan kita nak masuk T. Okey. Okey, di manakah benda ni? Okey. Jadi sebab tu kita buat assignment 1. Okey. Alright. So untuk roof beam selalunya kita ada void sebab tak ada slab dan dia adalah rectangular beam. Okey. Alright. So dia dikenali sebagai rectangular beam. Sebab tu kita kalau kita buat okey, tangga dan semuanya, kalau awak tak letak void, okey, saya tolak markah. Okey. Jadi tangga adalah void. Okey. Jadi okey. 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 Okay, jadi awak tak boleh kata dia adalah slab. Mesti tulis void. Ya. Siapa jumpa saya, mesti dia buat. Ya. Tak boleh ada tangga. Sebab awak turun. Okay. So ini adalah beam tepi. Beam tepi. Beam tepi. Alright. So daripada plan, ramai student buat macam ni. Okay. Tak boleh. Tangga mesti void. Macam ni. Okay. Tolak markah. Sebab awak turun. Okay. Dan awak turun. Okay. So awak turun. Landing. Turun lagi. Alright. So daripada atas. Okay. Tak ada slab. So dia mesti void. Okay. Mesti void. Alright. Satu yang saya akan tolak markah. Saya nak tengok tangga dia buat void ke tidak. Kalau dia lukis tangga macam ni. Saya tolak markah. Tak boleh lukis. Dia mesti void. Sebab tu dia dalam architecture drawing. Dia dah ada nampak tangga. Dalam structure drawing tak boleh nampak tangga. Dalam structure drawing adalah void. Jadi kenapa dekat rumah tu suddenly tingkat 1 ada bilik air ni, sekali dia ada buat void. Orang tahulah ini tangga. Itu beza antara architecture drawing dengan structure drawing. Structure drawing tak ada gambar tangga tapi gambar void. Okey. So siapa yang buat saya tolak markah. Siapa yang tanya jumpa saya dah cakap. Saya dah draw gambar ni. Okey. So dia turun. So mana boleh ada slab. Okey. Kosong. Nanti bila belajar two adjacent discontinuous. Maknanya papak awak papak sehala ke papak dua hala. Okey. Jadi two adjacent awak tak boleh cakap ada papak. Okey. Dia adalah tak ada papak. Okey, tak ada slab. Papak tu bahasa Melayu ni adalah slab. Okey. Jadi tengok
ada rumah, lepas tu ada kosong, apa ni kosong ni? Apa ni? Tangga. Ni namanya tangga. Okay. So tidak ada slab. Tapi macam mana nak lukis tangga dalam structure drawing? Tak ada. Architecture drawing ada. Structure drawing void. Nanti kontraktor tutup dengan slab, awak pecah macam mana nak turun. Kepala awak tak boleh. Sini dah tutup. Tak boleh. Siapa dah saya cakap. So dia mesti so ini adalah void. Oleh sebab itu, keluar satu lagi keratan dikenali sebagai, kalau awak ada dinding bata, saya kata setiap dinding bata mesti ada beam. So ini dikenali sebagai L, walaupun terbalik tapi dinamanya L. Ini dinamakan T dan ini dinamakan L. Test 1, Dr. Yunus akan cakap design rasuk C12. Kalau you salah pandang, alright, habis markah. Right? Design rasuk B38. Orang design T, awak design L, habis. Atau orang design L, awak design T, habis markah. Alright? So, rectangular, kalau dia ni adalah, dia adalah tepi. Kalau dia tepi rumah, beam ni adalah rectangular. Alright? Kalau ini dinding, jadi kalau ini adalah tangga, dan ini adalah dinding, dan ini adalah void, ini adalah void oleh tangga, ini adalah rectangular, walaupun first floor. Alright. So ini adalah L. Tepi tangga adalah L. Tepi tangga adalah L. Sebab dia tepi tangga ni kalau beam, dia adalah L. L di sini, di sini L. Jadi dia adalah L. Dia adalah L. Jadi tepi tangga sini adalah L. Tepi tangga hujung ni adalah rectangular. Yang lain slab. Yang lain adalah slab. Ni ada yang pelajar dah belajar, dia dah tahu slab. Jadi jadi kalau ini adalah tangga, alright. So tepi ni adalah tepi ni adalah rectangular. Jadi dalam satu rumah tepi tangga yang ini, sebab dia tak ada slab, dia jadi rectangular. Ini jadi L, sini jadi L sebab ada slab. Ini jadi L sebab dia ada slab. Dan sini jadi T, sebab dia ada dinding, tempat tidur. So dia jadi T dan jadi first floor juga ada rectangular. First floor juga ada rectangular. Especially tepi tangga. Ini tepi tangga L. Tepi tangga L. Jangan ingat T sebab awak ingat kalau awak buat tangga tu slab, awak anggap T. Habis kosong markah. Alright. Jadi sebab tu architecture drawing sangat penting dan sangat pelajar perlu tahu. 5 kumpulan saja yang jumpa. Jadi jadi awak kena tahu benda ni. So kita habis. Jom pergi ke flange beam.
Okey, kenapa kita kena belajar flash beam? Sebab paksi neutral berada di dalam web. Okey, paksi neutral berada di dalam web. Okey. Dan didapati bahawa kawasan compression telah banyak konkrit. Okey. Kawasan compression, alright, kalau rectangular, ini saja compression. Tetapi kalau flash beam, alright, selain daripada ini yang kita belajar, dia bagi banyak lagi. Okey. Atau kalau T, ini adalah sama macam yang ini. Okey, sama. Tapi atas paksi neutral ada lagi konkrit yang datangnya daripada slab. Papak, saya guna tadi. Slab atau bahasa Melayu papak. Okey. Jadi, apa awak tak nak consider? Okey. Considerlah sebab dia ada banyak lagi konkrit atas. Yang ini tak boleh nak buat apa-apa sebab B. Alright? B saja. Okey. Alright? Tapi ini ada banyak lagi. Tapi kena tahu dia adalah T atau L. Okey. Salah design habis. Okey. Doktor test satu keluar apa? Rectangular ke L ke T? Tak bolehlah cakap macam tu Okey. Tengoklah. Okey, keluar apa. Okey. Okey, oleh sebab dia ada advantage sebab ada kawasan ni, so janganlah tak guna. Dia kata, you gunalah, kita dah bagi you kad kredit, gunalah terus. Jadi dia bagi lagi. Bila you nak guna, berapa banyak dia boleh ambil. Okey, dan dia dikenali sebagai B effective. Right? So, B effective adalah alright, datangnya daripada plan. Sebab tu Dr. Yunus nak belajar structure drawing 2 minggu saya bagi awak. Okey. So, kita ada plan layout tingkat 1. Okey. 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 Ini adalah 2 meter dan ini adalah 3 meter. Okey. Panjangnya adalah 6 meter. Okey. So, kita tengah design A, B, C, 1, 2. Okey. Jadi, ini adalah beam B 1, 2. Dan dia adalah beam to beam connection dan dia adalah simply supported dan dia adalah T-beam. Okey. Actual width adalah center to center. Okey. Alright, center to center bahagi 2. Alright. Jadi, bila bahagi 2, awak dapat 1. Okey, awak dapat 1. Okey. Tapi, dia mestilah, alright, dia mestilah diukur dari tepi. Jadi, 1 tambah PW bahagi 2. Okey. Jadi, semua beam ada saiz. Alright. Jadi, dalam plan bangunan, dimension dia adalah center to center. Alright. Tapi dalam gambar ni, actual width mesti dari tepi. Alright. Jadi jangan lupa dia adalah 1500 tambah 250 bahagi 2. Okey. Jadi ini namanya actual width. Okey. Ini 1, okey. Alright, dan ini adalah
3. Alright. Jadi 1.5 tambah 1. Jadi ini adalah alright, center to center. Alright, center to center. So dapat 1500 tambah 1. Jadi test 1 nanti Dr. Yunus ni salah kira habis. Alright. Jadi kalau L bahagi 2 jangan lupa tambah setengah lebar rasuk lagi. Sebab formula ni ambil daripada tepi. Okey, kalau ini center to center tak ada masalah dan ini center to center tak ada masalah. Okey. Alright. Daripada sini dia pecah pula macam dia tak nak kata awak boleh pakai sampai ujung. Dia tak nak, dia pakai sedikit saja daripada sini. Okey. Tak pakai semua. Jadi apa gambar ni? Gambar ni menerangkan, oh janganlah kira bahagi 2 terus. Oh senanglah macam ni. Dia kata. Ni dia kata ya, bukan saya kata. Alright. Jadi daripada setengah campur setengah. Jadi mana datang doktor? 1,500 ni daripada sini. Alright. Dan dia kata jangan ambil semua. Tadi Dr. Yunus kata dapat free kad kredit. Okay. Jangan ambil semua. Kira lagi berapa boleh ambil sebelah kiri. Berapa boleh ambil sebelah kanan. Okay. Ambil lagi sikit. Ambil lagi sikit. Okay. Ini saja yang dikenali sebagai B effective. Alright. Ni. Jadi pertama kena tentukan garisan hijau dulu. Center to center. Kalau T tak ada masalah. Kalau L kena tambah sikit lagi. Okey. Alright. Ingat pagi ni. Right. Catat dekat mana-mana pemuka surat ni. Jangan lupa ada tambah separuh. Okey. Lebar rasuk. Kemudian untuk T. Sama jugalah untuk T ataupun L. Tak boleh ambil semua. Ambil sedikit saja. Okey. Ambil sedikit saja. Ini pun ambil sedikit saja. Okay, ambil banyak mana, dia kata alright, B efektif kiri, alright, ambil sebanyak, okay, sebelah ni dikenali sebagai, okay, B efektif kiri dan sebelah ni dikenali sebagai B efektif kanan. Okay, alright, so B efektif kiri sama dengan B efektif kanan. Macam mana nak dapat B efektif? B efektif ialah B efektif kiri tambah B efektif kanan tambah BW. Tambah balik BW. 200. Okey. So ini datanya daripada formula ni. Okey. Kemudian B efektif kiri pula adalah 0.2 ini 0.2 B1 tambah 0.1 LO. Okey, B1 ialah tak boleh pakai center. B1 ialah tol ini. Dah bahagi 2, tolak pula setengah sebab B1 adalah ini. Okey. Jadi tolak setengah tadi, alright, 2 meter bahagi 2 dapat 1 meter. Tapi 1 meter tolak separuh 250 bahagi 2. Okey, ini jangan. Alright. Okey, sebab dia ambil B1. Okey, B2 pula adalah center tolak yang kanan. Jadi B2 adalah okey dari sini tolak B2. Okey, tolak sini. Jadi ini kena tolak. Okey. Okey. Formulanya ialah 0.2 B1 tambah 0.1 LO. LO adalah panjang 6 meter. Okey, panjang 6 meter.
Okey. Jadi banyak tu je boleh pakai. Dan kurang daripada 0.2 LO. Bagi lagi 0.2 LO. Okey. Jadi okey. Jadi banyak tu saja boleh pakai. Okey. Okey, saya betulkan balik. So kita ada jarak kita, awak ada jarak. Okey. Jadi awak ikut jarak, jangan keluar kelas ya awak. Keluar kelas, ini test 1 nanti. Alright. Kita bagi plan layout. Tak tahu mana nak cari. Okey. Alright. Ini panjangnya 5 meter. Okey, kita ada 3 meter. Kita ada 4 meter. Okey. Jadi beam ni alright 250 kali 400. Okey. Jadi tolakkan 250. Okey. Sebelah kiri 3. Jadi awak ada okey 1500 tapi tolak 200 setengah bagi 2. Jadi saya nak ini dikenali sebagai B1. Okey. Okey. 1500 tolak 250 bagi 2. Okey, 1375 saja. Okey. Okey, sebelah kanan 4. So kita ada 2. Okey. Tapi saya nak sebelah kanan B2. Jadi 2000 tolak 250 bagi 2. 1875. Okey. Kemudian panjang ni adalah 5 meter. Okey. Okey. B efektif kiri adalah 0.2 B1 tambah 0.1 LO. Okey. 0.2 B1 tambah 0.1 LO. Jadi formula awak adalah 0.2 darab 1375 tambah 0.1 darab 5000. Okey. So dapat panjang ni. Kemudian panjang ni alright, B efektif 2 adalah sekali lagi 0.2 B2 tambah 0.1 L0. Okey, dapat formula ni 0.2 darab 18. Okey. Kemudian B efektif adalah B efektif kiri tambah B efektif kanan tambah 250 sebab dia ni. Okey. Dan dia mestilah kurang daripada 0.2 LO. Jadi 0.2 darab 5000. Okey. Mestilah kurang daripada 0.2 LO. Jadi darab 5. 1000. Okey. Jadi kalau sini adalah 750, pakai 750. Kalau sini 850, pakai. Tapi kalau sini adalah 1100, tak boleh pakai. Sebab pakai 1000. Okey. Ini cara-cara nak menjawab. Okey. Nak menjawab formula ni. B efektif I adalah sum B efektif kiri tambah B efektif kanan. Kalau ada 3, 3 lah. Tambah BW. Dan mesti kurang daripada 5000. Okey. Mesti satu statement.
Okey. Kemudian statement kedua, B efektif. Okey. Alright. B efektif 1 Oh, okey, sorry. B efektif 1 tambah 0.2 LO mesti kurang daripada 0.2 LO. Jadi kalau tadi awak dapat, 137 B ni, okey, alright, dan mesti kurang kosong daripada 1000. Okey, jadi kalau kurang 750, 780 boleh. Tapi kalau dapat 1100 pakai 1000. Alright, itu syarat dia. Dan B efektif mesti dikurang daripada B1. Yalah. Okey, mestilah kurang. B1 mesti kurang daripada B. Tak boleh sebab gambar ni pun memang kurang. Okey. So ada 3 syarat. Okey. Jadi kena buat 3 syarat ni. Okey. Siapa ada buku, dia ada dekat 6.1. Okey. Bukan 6.1. Mana? Okey. 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 So kita nak minta awak design. Okey. Kita nak minta awak design B12. Ini 4 meter, ini 2500. Ini panjangnya 6. Okey. So kita lihat, okey. Kirakan B1, kirakan B2. Nampak tak ni? Nanti kan tak cakap. Nampak example 1? Nampak. Okey, okey. Nampak. Alright. Okey, saya ke depan sikit. Okey. Maksud saya patutnya kita kira moment Tapi nanti kalau ni saya tak nak ulang lagi lah. Sebab slide dia dekat sini. So kita ada 3000, 2500 sebelah kanan, 4000 sebelah kiri. Kita ada panjang 6 meter dan saiz dia ialah 250 kali 500. Okey, jadi cara dia ialah cari B efektif. So cari B efektif. Okey, cari B efektif. Jadi setiap kali awak dapat plan, cari B efektif. B efektif kena tengok sebelah kiri. B efektif kiri. Kena tengok B efektif kanan. Dan tambah BW. B efektif kiri 0.2 B1 plus 0.1 LO dan kurang daripada 0.2 B. Okey.
Jadi tengoklah B1, B2, right? LO 0.2. Okey, kirakan dapat berapa, bandingkan 0.2 dan 0.2 LO2. Okey, 0.1. Okey, bandingkan, tambah, kira. Okey, so pakai dia adalah 2000. Okey, banyak tu je boleh pakai. Tak boleh pakai semua. Okey. Okey, nanti kena cari. Okey. So berapakah momen okey bagi singly? Alright. Okey, sama juga untuk design flange beam. Okey. Sama ada T ataupun L. Okey. Ataupun T. Masih lagi bermain dengan neutral axis. Okey, masih lagi bermain dengan neutral axis. Okey, X. Okey, neutral axis ini dipanggil flange. Okey. Okey. Jadi kalau neutral axis berada dalam okey flange. Okey. So ini adalah awak punya kes pertama. Okey, maknanya awak punya ni duduk dalam flange. Tengok dia besar 2 meter. Okey, jadi kawasan konkrit banyak. Okey. Belum pakai neutral axis dekat sini lagi, baru pakai ni. So what is the moment dia? So blok masih lagi ini FCC, FST. Okey. Ni kes pertama. Okey, kes kedua, alright, dia jatuh dalam below flange. Alright. So ini ada B efektif. Okey. Tambah sedikit. Okay. So dia punya moment adalah okey. Satu adalah moment untuk flange, satu adalah moment untuk kawasan ni lagi. Okey, jadi dia ada dua kawasan sebab centroid bagi ni adalah di sini dan centroid bagi part segi ni adalah di sini. Okey. Jadi ada dua daya. Alright. Jadi yang atas ni adalah untuk kawasan sampai flange dan neutral axis boleh turun sampai bawah. Okey. So awak kena tambah stres untuk sini. Untuk situ. Okay. Dan yang ketiga, okey, duduk bawah ni tapi okey, perlukan compression. Kita letak sampai dia perlukan compression. So dekat sini nanti awak boleh nampak ada 3 daya. Satu compression punya, satu flange punya, flange tu sampai sini. Alright, dan satu lagi kawasan dalam web. Oh, banyaknya. Okey, 3. Okay. Alright. So, sebelum saya tunjuk slide, awak boleh nampak bahawa untuk flange ada 3 keadaan yang awak kena check. Ataupun awak kena tahu bila mana X dia. Pertama, X berada di dua-dua ni semua ni kena kira M. Okey. Jadi, pertama bila neutral axis dalam flange, so banyak ni je pakai. Okey, jadi cukuplah untuk singly. Ni namanya singly. Okey. Kemudian turun lagi sampai web. Jadi kawasan atas sampai B efektif saja. Tapi kawasan ini pakai BW saja. Jadi dan ketiga momen besar
sampaikan awak. Ini semua selagi sampai sini singly. Okey. Tapi bila dah bawah daripada ni, okey, awak kena ada doubly. Okey. Jadi bila M lebih besar pada M balance. Okey. So saya bagi satu contoh, saya sudah pukul 10. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Kenapa nak sampai, okey, kalau momen kita kecil, okey, kenapa nak pakai sampai bawah? Ini pun dah besar dah. Okey, ini pun dah besar dah, konkrit ni. Okey, so kes pertama, jika FCC ni duduk dalam slab. Ni namanya slab. Okey, jadi bila dia duduk dalam slab, belum masuk lagi dalam web ya. Sini adalah teks yang kita belajar, belum masuk lagi. Tapi kawasan compression, semua compression. Okey, advantage lah. Kita dapat advantage banyak. Alright. Belajar 4 segi dulu, sikit saja kita dapat. Okey, banyak ni saja. Okey, banyak ni saja. Tapi yang ini besar gila sampai ni sampai awak kira sampai 1800. Okey, jadi besarlah. Alright. So, ada tak momen awak kurang daripada paksi neutral, kurang daripada HF? Okey. So, kita tahu 0.8x 4567, 0.45 FCK dan berapakah momen ni? Momen ni adalah MF. Tadi kita pakai MU, sekarang pakai MF. Okey. Jadi itu adalah momen untuk kalau dalam neutral axis. Besar Sebab B sekarang bukan B250. Salah. B dia adalah 1800. Okey. Ini formula tadi. Formula formula rectangular. Tapi B bukan BW dah. Okey. Alright, ini salah. Okey. Pakai B efektif. Okey, 1800. Okey. Jadi ini formula ni sama. Okey. Tapi sebab B ni besar, jadi dapat MF. Okey. So, ni dikenali sebagai EMF. Okey. So, saya habiskan example 6. Kita boleh sarapan. Okey. Alright. So, ini bukan dapat free ya. Test 1 nanti tak dapat free. Test 1 nanti cari. Okey. Ini tebal slab. Dekat dalam architecture drawing, kadang-kadang dekat belah kanan banyak ditulis kat sini. The concrete should be, nama consultant tu Okay, the concrete should be FCK, cover should be berapa, fire, okay, dia cakap. Dan dia kata all slab thickness berapa. So kadang-kadang awak akan dapat information sebelah kanan. Okay. Okay, 1150 jangan tanya saya, doktor tak ada satu B, cari. Okay. 1150 salah awak cari efek awak punya step design. Okay. So, design kena start daripada awal, nak kira ni. Orang dapat 1150, awak dapat 1000, awak dapat 700, habis. Alright. So, ini size level untuk reinforcement. Bukan kita letak dua. Bila tengok gambar ni, ini adalah level untuk letak reinforcement. Bukan dua. Okay. Kemudian, kiralah MF. Okay, 440. Sebab sekarang B adalah B efektif. Okay, tulisnya dekat nota awak. Gunakan B efektif. Okay. So, gunalah design K, Z dan tertulang nak 1738.
dan provide dekat bawah. Okey. Itu saja. Okey. Rasa macam nak sambung sebab nanti tak payah cerita lagi. Yang kedua, okay, saya sambung lah. Nanti kan besok nak cerita lain ulang balik. Okey, yang kedua, dia jatuh bawah flange. Okey, dah masuk kawasan web. Awak belajar dulu steel, ini namanya flange, ini namanya web. Okey, dah masuk kawasan ni. So cara dia ialah pecahkan dia macam 4 segi. Okey. Jadi ini datang daripada topik yang pertama. Okey. Topik yang kita belajar duduk di tengah-tengah. Okey. Dan tambahkan kawasan ini. Okey. Duduk di tengah-tengah ada di sini. Okey. Jadi 4 segi lama jangan ubah. 4 segi lama jangan ubah sebab nak pakai arah daya yang sama. Okey. Okey. Jadi yang merah tu macam topik rectangular. So yang hijau saja tambah baru. Di mana dia berada? Dia berada di center. Okey, dia berada di center. Okey, ini berada di tengah-tengah. Okey, ini berada di tengah-tengah. Okey, bawa garisan ni duduk dekat sini. Okey. Jangan bukan bawa HF ya, ini di tengah-tengah. Okey, ni untuk dan ini sampai HF sampai habis. Tadi sampai X je kan? Ni sampai HF. Alright, ini sampai ni dan kiralah Z1, Z2 ni. Alright. Z2 boleh kira setengah daripada HF. Kalau ini 150, 125 setengah duduk mana? Okey, ini boleh cari. Okey. Dan X ni kita belajar awal hari tu. Okey. So jangan macam baru ke ni? Tak ada. Okey. Semua sama. Okey. So FCC1, FCC2 dia masih lagi dalam nama dia FCC1, FCC2 dan FST. Okey. Dan equilibrium Z ada dan moment dia. Okey. So moment ni adalah kurang daripada imbalance, tak sampai dia nak perlukan compression reinforcement. Okey. Jadi maksudnya dia tak sampai X. Dia sampai sini saja. Dia dah ambil kawasan ni. Okey. Tapi tak sampai lebih. Kalau lebih kita tak bagi, kita suruh letak. Ketiga letak compression. Okey. Jadi kedua masih dalam web tapi kurang daripada X 0.617D. Okey. Jadi kena ingat balik cara. M kurang daripada imbalance. Okey. Dan ini telah pun mencapai X sama dengan 0.45D. Ya, ni dia. Okey. Ini bila X dah sampai 0.45D. Alright. Tapi kalau M kurang daripada 0.40 daripada moment balance ni, ingat ya kita ada MU dekat apa, kemudian kita ada MF dekat mana, sekarang kita ada M balance pula. Okey. Jadi ini untuk kalau dia sampai sampai ke neutral axis ni. Okey. Right. Sampai X sama dengan 0.45D. Okey. Okey. Sampai 0.45D. Tapi kalau lebih baru nak ada yang ketiga. Right. So saya rasa saya habislah. Okey. So ini adalah AS prime, AS. Okey. Ni saya habis flash beam lah. Okey. Jadi MF sampai ini saja. MF sampai flash. Okey. Nah, ini sampai MF. Okey. Dan kira sikit imbalance
bawah sikit ataupun sampai X 0.45 D. Ini dia. Okey. Jadi kurang, jadi tak perlu moment tension reinforcement. Okey. AS. Dan ketiga, lebih daripada neutral axis. Okey. Alright. So, dah sampai bawah dan ada reinforcement FSC. Okey. Jadi, okey. 500. Ni MF 440. M balance 451. Dan kita nak 500. Jadi, tambah compression required. Jadi, AS prime. Jadi, formula nanti awak tengok. Dan masukkan dalam AS. Panjang formula dia. Okey. Dia sama dengan rectangular. Nanti awak belajarlah. Dan provide dia. Okey. So, ini flowchart. Okey. Okay, habis. Ada soalan? Okey, nanti saya akan letak dekat sebab awak dah habis, okey. Saya akan letak assignment 2 pula. Okey, awak tak boleh relax sebab kami tak ada tutorial. So kita bagi assignment 2. Okey. Awak akan buat assignment 2. Kita akan bagi dalam seminggu setengah. Okey. Jadi awak hantar dalam seminggu setengah, baca soalan. Nanti saya akan letak dalam e-learning. Jadi apakah dia assignment 2? Assignment 1 adalah structure layout. Assignment 2, tunggu sampai soalan. Dan kalau ada soalan, nanti tanya, panggil saya untuk video conferencing untuk perjumpaan. Jangan tanya waktu kelas. Waktu kelas ni kuliah tak habis nanti. Okey. Jangan tanya waktu kelas assignment sebab nanti kuliah tak boleh habis. Okey. Jadi itu saja. Okey, thank you so much. Letak icon. Kejap doktor. Nak tanya, dekat e-learning, nota chapter 1 dah ada tapi chapter 2 belum ada lagi. Okey. Maknanya slide Slide. Okey. Nanti sebab slide doktor untuk e-learning Dr. Hasanah yang jaga. Tapi tak apalah, saya sampaikan pesan. Okey, terima kasih doktor. Okey. Sampai lecture hari inilah sampai mana yang dah ada campur dengan apa yang ada hari ini. Sebab hari ini pun dah kena buat. Sebab nanti assignment 2 akan upload. Kita akan sama upload. Okey, bye. Okey. Terima kasih doktor. Sama-sama. Okey. Thank you doktor. Welcome. Thank you doktor. You are welcome. Okay.